Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 主在天上的父，我们要享受聆听神的话语。 Karuniakanlah kepada kami pemahaman akan kebenaran-Mu. 你赐给我们，让我们能明白神的话语。 Dan tolonglah hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. 愿主来帮助你仆人来完全的解释给弟兄姊妹们听。 Oh Roh Kudus, sucikanlah kehidupan kami 圣 umat-Mu. 灵，你洁净我们的弟兄姊妹们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 奉 kami 耶稣之 berdoa. 名，我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 弟兄姊妹们，大家请坐下。 Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姊妹们，早上好，礼拜天好。 Saya Pendeta Erik Sudarma dari Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus. 牧师是给利亚穆利亚牧师的，在那里侍奉。 Saya membawa salam sejahtera dari seluruh keluarga besar GKMI Kudus. GKMI Kudus，我代表 GKMI Kudus 来问候大家。 Semoga pelayanan firman yang kami sampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi saudara 好，让 sekalian. 今天的神的话语能祝福大家。 Tema kita adalah pekerjaanku, misiku. 那么我们的主题是我的工作，也是我的使命。 Mari kita membuka 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. 那么哥林多前书第7章第17到24节， Saya akan bacakan. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 哥林多前书第7章第17节，只要照主所吩咐个人的和神所召个人而行，我吩咐各教会都是这样。第18节，有人一受割礼蒙召呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙召呢，就不要受割礼。第19节，受割礼算不得什么，不受割礼也不算得什么，只要守神的诫命就是了。20节，个人蒙召的时候是什么身份，乃要守住这身份。第21节，你是做奴隶的蒙召的吗？不要因此忧虑，若能以自由，就求自由更好。第22节，因为奴仆蒙召于主的，就是主所释放的；做自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。第23节，你们是重价买来的，不要做人的奴仆。24节，弟兄啊，你们个人蒙召的时候是什么身份？乃是要在神面前守住这身份。读经到此。 Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mau merenungkan firman itu siang malam dan melakukan pesan Tuhan. 如果你们能施行上帝的话语，神会祝福你们。 Bapak Ibu sekalian, menurut tahun gereja kita sedang berada di masa biasa. 就是按照教会，我们是进入一个平常的日子。 Tahun gereja itu terdiri dari
7 masa. 那么教会的日历就是有7个的时段。 Pertama adalah masa Advent atau penantian kedatangan Tuhan. 第一就是来等待神的到来， Kedua adalah masa Natal atau kelahiran Tuhan. 第二就是圣诞节，就是耶稣的诞生， Ketiga adalah masa Prapaskah. 就是还要庆祝这个复活节。 Masa Paskah, 那在复活节， masa Pentakosta, 那么圣灵降临， lalu masuk ke dalam masa biasa. 然后进入到平常的一个时段 Tadi ada satu yang kurang, masa Epifani. 就是 Epiphany 这个名字 Saya ulang ya, masa Advent, 啊， masa Natal, masa Epifani. 还有一个 Epiphany 的意思，这个词语。 Masa Epifani adalah masa kanak-kanak Yesus dan sebelum Yesus terjun ke pelayanan publik. 就是耶稣的一个年幼的时候，还没有在公众面前出现。 Setelah masa Epifani adalah masa Prapaskah. 那么 Epiphany 过后，就是在复活节的前日， Lalu masa Paskah. 然后在复活节那一日， Setelah itu masa Pentakosta. 然后圣灵降临， Turunnya Roh Kudus. 就是圣灵的降临节。 Antara Pentakosta dan Advent selanjutnya itulah masa biasa. 从头到一个尾，就是说进入到一个平常的一个日子， Lamanya kurang lebih 25 minggu. 差不多25个周日。 1 tahun ada 52 minggu. 那么一年有52个礼拜， Artinya masa biasa adalah masa gereja yang paling panjang. 就是说平常的一个日子，就是说最长的一个节日。 Itu adalah cerminan dari masa kesaksian gereja. 就是成为一个教会的一个做的一个见证。 Setelah Roh Kudus turun, gereja bersaksi. 那么圣灵降临过后，就是教会要作为我们的见证。 Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. 那么到了什么时候？到了耶稣到来的第二次。 Masa biasa mengajak kita gereja untuk fokus pada tugas memberitakan Injil. 那么在平常的一个礼拜的时候，就是我们要集中精神，就是要为圣灵工作， Sampai Tuhan datang kembali. 直到耶稣的到来了。 Memberitakan Injil lewat apa? 那怎么样来传讲神的话语呢？透过什么呢？ Kata kuncinya adalah biasa. 那么关键就是平常的， Masa biasa. 就是平常的一个时刻。 Kita harus memberitakan Injil lewat apa yang biasa kita lakukan setiap hari. 我们要怎样传讲神的话语？就是我们按照我们的日常生活来传讲神的话语。 Salah satu yang biasa kita lakukan setiap hari adalah bekerja. 那么我们所做的，平常所做的到底是什么？就是工作。 Karena itu tema kita hari ini adalah pekerjaanku, misiku. 因此，我们的主题就是我的工作，就是我的使命。 Dan pertanyaan utama yang akan kita renungkan hari ini adalah ini. 那么我们所要分享的就是这样。 Bagaimana seorang Kristen seharusnya memandang dan menyikapi keadaannya sekarang ini? Artinya pekerjaannya. 那么，做了一个基督徒，要怎么样有这个看待来面对这个情况呢？在他们的工作岗位上， Pertanyaan inilah yang dipikirkan dan dijawab oleh Rasul Paulus dalam nas kita 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. 那么这个问题就是由使徒保罗在他们的思想，好给我们的一个解说，就是在哥林多前书第7章第17到24节。 Prinsipnya dikemukakan oleh Paulus, tetap hidup atau tinggal dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil. 那么言之就是说，我们仍然活着，或者是带着里面，在就是像我们之前就是被呼召的时候。 Prinsip ini dikemukakan di 3 ayat, ayat 17, ayat 20, dan ayat 24. 就是在第17节、20节还有24节。 Di ayat 18 sampai 19, prinsip itu diterapkan pada keadaan bersunat atau tidak bersunat. 那么在第18到第19节，这个原则就是实行在受割礼或者是非受割礼， Atau bisa dikatakan pada status keagamaan. 或者是在宗教的一个身份。
Karena bersunat itu identik dengan status agama Yahudi. 那么就是受割礼，就是这个那个犹太的一个宗教。 Sedangkan tidak bersunat berarti di luar Yahudi. 那么非割礼就是在犹太之外。 Menurut Rasul Paulus itu tidak ada artinya. 那么按照使徒保罗，这就是算不得什么。 Yang penting bukan bersunat atau tidak bersunat. 最重要的不是受割礼或者是非受割礼， Yang penting adalah taat kepada firman atau tidak. 最重要你们要听神的话语，或者是不听神的话语。 Sedangkan di ayat 21 sampai 23, prinsip itu diterapkan pada keadaan hamba atau orang merdeka. 那么在第21到23节，这个原则，这个实行在奴仆身上， Dengan kata lain, prinsip itu diterapkan pada status sosial. 就是按照其他的一个原理，就是在他们的一个工作、一个社会的一个地位。 Termasuk di dalam status sosial adalah pekerjaan kita. 在我们的社交媒体，就是说我们的一个工作。 Di dalam sosiologi, pekerjaan adalah bagian dari status sosial seseorang. 那么一个工作就是说一个人的一个身份。 Jika keadaan hamba atau orang merdeka tergolong sebagai ascribed status atau status yang diperoleh sejak lahir, 那么如果一个人一个奴仆，就是说他们在生来过后得到的一个身份。 kalau dia lahir dari keluarga hamba, maka dia otomatis berstatus hamba. 如果他是一个奴仆，他当然他的一个就是他的身份就是一个奴仆的一个身份。 Kalau dia lahir dari keluarga bangsawan, ya dia berstatus bangsawan. 如果就是说他有一个这个蓝眼视的眼睛的人，他就是属于那种人， Itu namanya ascribed status. 就是他们的生来过后的一个身份。 Maka pekerjaan kita tergolong sebagai achieved status. 我们的身份就是我们所得到的一个身份。 Status yang kita peroleh melalui usaha atau kerja keras kita. 我们得到的身份，就是因为我们的拼命而工作才得到的。 Gelar akademis kita adalah achieved status. 我们的学历就是我们得到的一个身份。 Lulusan SMA, 高中毕业， sarjana, 大学毕业， magister, 硕士毕业， doktor, 博士毕业 profesor, 博士， itu semua adalah achieved status. 这就是所提到的，就是我们所得到的一个身份。 Jika kita bekerja di dalam perusahaan, maka jabatan kita adalah achieved status. 如果我们在一个工作地位岗位上所得到的一个身份， Status yang kita peroleh melalui usaha atau kerja keras. 我们所得到的一个身份，透过我们拼命而工作才得到的。 Sesuai tema kita hari ini, pekerjaanku, misiku, kita akan fokus pada penerapan prinsip tadi pada pekerjaan kita. 就是我们今天的一个工作岗位上的一个使命，就是我们要集中在这个原则住在里面。 Prinsip tinggal dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil pada pekerjaan kita. 就是在我们工作岗位上，我们怎么样有这个身份，就是那个身份。 Tinggal dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil berarti setia pada pekerjaan kita. 住在我们的里面，被呼召的时候，表示我们忠心在我们的工作上。 Mengapa orang Kristen harus setia pada pekerjaannya? 为什么一个基督徒在他们的工作要有一个诚实的呢？ Jawabannya kembali ke ayat 17, ayat 20, dan ayat 24. 那么答案当然要归回到第17、20到24节。 Ada dua kata kunci di sana, yaitu ditentukan atau diusahakan dan dipanggil. 然后在那边有两个关键，就是说他们被设定或者是被呼召的。 Intinya demikian. Orang Kristen harus setia pada pekerjaannya karena di situ ia dipanggil untuk beriman kepada Tuhan dan di situ juga ia ditugaskan untuk menyatakan imannya kepada orang-orang di 那么 sekitar. 总而言之，一个基督徒在他们的工作岗位上要忠心，因为他是被神所呼召，对神的工作
另一方面，他被神在他们的信心上而为主工作。 Di pekerjaan saya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. 在我的身份也是一样，我神上帝呼召着我，按照我的身份来得到的工作。 Di pekerjaan saya juga saya ditugaskan untuk mempersaksikan iman saya kepada Tuhan terhadap orang-orang sekitar kita. 我也是在众人面前也要做一个好好的一个见证。 Misalnya saya seorang suami. 比如说，我是做先生的、丈夫的， Sebagai suami saya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. 成为丈夫，当然我要深信主。 Maka Tuhan pun mau saya bersaksi sebagai suami. 那么神也要我做丈夫来做见证。 Di pekerjaan saya dipanggil percaya kepada Tuhan. 在我的工作岗位上，呼召让我们深信主。 Maka pekerjaan saya menjadi kesempatan saya bersaksi tentang Tuhan. 那么我的工作就是我要给众人做一个见证。 Pertanyaannya bagaimana jika pekerjaan itu rendah di mata dunia? 那么如果我们的工作是在众人面前是属于一个低视的， Rendah di sini bukan tercela ya. 不是被侮辱的， Ada pekerjaan yang tercela. 有的是被侮辱的工作，不干净的工作 Menjual opium itu jelas tercela. 买卖毒品的， Melakukan pencurian jelas tercela. 那么偷窃的一个不洁净的工作 Penipuan, perampokan, pelacuran jelas tercela. 奸淫或者是偷窃的，就是一个不洁净的一个工作。 Tapi ada pekerjaan yang dianggap rendah di mata dunia. 但是在他们的工作有一些比较低位的一个工作， Misalnya sebagai buruh harian. 比如说他们是属于一个热心的一个员工， Menjadi tukang kayu atau tukang batu. 或者是做一个木匠的， Menjadi asisten rumah tangga. 或者是在做一个家庭主Asisten rumah 就是 tangga. 在家里 pembantu 帮 rumah tangga. 在家里帮助我们做的。 Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap rendah di mata dunia. 就是说，其他的工作就是我们比较看扁他们的工作。 Bagaimana jika pekerjaan saya seperti itu? 如果我的工作是这样的话，要怎么办呢？ Jawaban dari Rasul Paulus adalah tidak apa-apa. 那么使徒保罗给我们的答案算不得什么。 Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan atau beroleh pekerjaan yang lebih baik, pergunakanlah kesempatan itu. 如果你得到一个美好的机会，你要好好掌握这个美好的机会。 Tapi kalau kesempatan itu belum atau tidak ada, tidak apa-apa. 如果这个机会还没得到的时候，没有关系的。 Artinya, Bapak Ibu sekalian, serendah apapun pekerjaan kita, 不管怎么样低微的工作， atau sebaliknya setinggi apapun pekerjaan kita, 或者是我们得到的一个高职位的一个工作， nilai kita itu sama di mata Allah. 我们得到的一个职分就是在上帝的面前是一样的。 Kita adalah milik Tuhan dan hamba Tuhan. 我们是属于上帝的，也是属于上帝的儿女的。 Kita telah dibayar atau dibeli dengan harga yang sama. 我们是以那个高价来购买起来，都是一样的一个价值， Yaitu darah Kristus. 就是耶稣基督的宝血。 Mau kita ini seorang direktur utama dari sebuah rumah sakit ternama, 不管是在有名的一个在一个医院有名的一个主任， atau kita ini cuma pembantu rumah tangga harian, 或者是在家庭奴仆， nilai kita sama di mata Allah. 我们的价值在上帝的眼中是一样的， Sama-sama milik Allah. 我们都是属于上帝的， Sama-sama hamba Tuhan. 也是同样的属于上帝的奴仆。 Sama-sama manusia yang telah ditebus dengan darah Kristus. 我们大家也是被上帝的宝血来得救的， Sama-sama anak Allah yang dipanggil untuk melayani sesama 我 manusia. 们属于上帝的儿女，来被呼召来为主而工作的。
Di sisi lain, serendah apapun pekerjaan kita, 另一方面，我们的工作怎么样的低微的话， atau sebaliknya setinggi apapun pekerjaan kita, 换句话来说，我们的得到的最高的职位的工作， nilai pekerjaan itu sama juga di mata Allah. 在上帝的眼前，你们的一个价值都是一样的。 Baik jabatan direktur utama di sebuah perusahaan, 无论是一个董事长， maupun kedudukan hanya sebagai buruh harian, 或者是一个平常的一个员工， nilai pekerjaan kita itu sama, 我们的价值的工作是一样的， yaitu ladang misi gereja. 就是教会的一个工作的一个场所， Seperti ditegaskan oleh Rasul Paulus di ayat 19. 就是在使徒保罗在第19节告诉我们， Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. 最重要你们要守神的诫命。 Kalau kamu seorang direktur utama di sebuah perusahaan, taati hukum-hukum Allah. 如果你们在一个工作岗位上是一个那个董事的话，你要遵守神的一个诫命。 Kalau kamu cuma buruh harian, taati hukum-hukum Allah. 如果你们是算一个热心的员工，你也是要遵守神的诫命， Karena pekerjaan kita adalah ladang misi Allah. 因为我们的工作地位上也是属于上帝的一个场所， Ladang misi gereja. 就是教会的一个使命场所。 Karena itu saya mau angkat 10 perintah Tuhan atau dasar titah menjadi kerangka laku kerja kita. 10条诫命作为我们的一个工作一个基本的， Dalam rangka kita menaati hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. 我们要怎么样遵守10条诫命？ Saya akan menerjemahkan setiap butir hukum dari 10 perintah Allah ini menjadi pesan yang praktis. 成为比较实用的来解释。 Butir yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 千万不要在上帝的面前有其他的神。 Artinya mari kita bekerja sebagai ibadah kepada Tuhan. 我们工作就是成为我们的敬拜主。 Pekerjaan kita bukan sekadar cara untuk mencari nafkah. 我们的工作不单单是要得到薪水吧， Pekerjaan kita adalah ibadah. 我们的工作也是一个崇拜的一个工作。 Artinya orientasi kita bukan terutama keuntungan. 我们的一个目标不是要得到的一个利益， Bukan terutama kedudukan. 或者是一个职位的利益。 Orientasi kita terutama adalah Tuhan senang atau tidak. 我们的目标是否上帝讨神上帝的喜悦吗？ Apakah pekerjaan saya ini memuliakan Tuhan atau 是否 tidak? 我的工作是能荣耀主自名吗？ Butir yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. 不要敬拜这个偶像。 Artinya, mari kita bekerja dengan tawakal. 意思是说，我们要诚心诚意的工作， Tawakal itu artinya percaya dan taat kepada Tuhan. 完全深信主而工作。 Percayalah bahwa pekerjaan yang baik ini berasal dari Tuhan. 你们要知道，你们现在得到的工作是从上帝而来的工作。 Dan kerjakanlah tugas-tugas kita dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. 我们工作是要依靠神的， Seiring itu Tuhan pasti memberkati kita. 同时上帝必定祝福你们的工作。 Itu artinya bekerja dengan tawakal. 这就是所提到的达瓦卡的意识。 Jangan kita mendua hati. 我们不要偏心， Kita mencoba mengandalkan sumber kekuatan lain di luar Tuhan. 这就是说，我们不要依靠就是神以外的一个力量。 Supaya karir saya naik, saya mau cari orang pinter untuk tanya nasihatnya. 好让我们得到这个高职位，我们去找那个偶像的， Supaya jabatan saya naik, saya pergi ke dukun. 或者是找一个比较独棍那种之类的， Supaya saya dipromosikan, saya suap orang. 好让我得到推荐，我就贿赂别人。 Itu artinya membuat patung dan sujud menyembah. 这就是造偶像，然后敬拜偶像的意思。 Martin Luther berkata,
semua pekerjaan diukur di hadapan Tuhan oleh iman semata. 就是马丁路德，就是在我们的工作，在上帝的面前，就是忠心的 Jadi 衡 Tuhan 量。 Tuhan mau lihat waktu kita bekerja, kita bersandar pada kekuatan siapa. 上帝要看是否在我们的工作的时候，我们是靠着谁的力量。 Tuhan mau kita bersandar hanya padanya. 那么神要我们做人的，在工作岗位上只单单依靠主耶稣基督啊， Karena dia ingin memberkati kita secara berlimpah-limpah. 因为他一在丰盛的要祝福着我们。 Butir perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 不要随便的呼召神的， Artinya, mari bekerja dengan tulus. 就是诚心诚恳的而工作。 Tulus itu artinya apa adanya. 诚心就是怎么样就是怎么样， Dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. 就是我们所得到的力量而工作。 Dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. 我们得到的一个能力而工作。 Katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. 如果是说是，如果不是说不是。 Apa yang kita katakan 我们所做的， mencerminkan kehidupan kita. 我们所做的，我们所讲的来，映照着我们。 Bekerja dengan tulus artinya dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. 就是按照自己的身份，自己得到的一个能力。 Butir yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 就是你要记住圣节， Artinya mari bekerja dengan adil. 就是要公正的工作的意思。 Tuhan mau kita bekerja dengan pola 6 hari kerja, 1 hari istirahat. 就是神要我们在一周里面6天工作，1天假日， Supaya kita semua bisa beribadah kepada Tuhan dan menikmati hasil kerja kita. 好让我们能敬拜主，然后能享受我们所得到的一个工作的一个成果。 Dan itu harus berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 就是要提供针对所有的人， Itu yang namanya adil. 这就是所提到的一个公义。 Semua orang berhak beribadah. 所有的人有这个身份，有这个权利，才做一个敬拜， Semua orang berhak berekreasi. 能享受他们的一个假日。 Semua orang harus bekerja dan beristirahat dengan tepat. 就是说，所有的人在他们的工作一定要得到一个假日。 Secara umum berlaku 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, 8 jam berekreasi atau termasuk berolahraga. 那么就是说在一天24个小时，8个小时在工作，然后8个小时在他们的日常生活中，然后8个小时就是享受他们的生活。 Jangan menindas orang lain. 千万不要虐待别人。 Jangan kita mau beribadah tapi kita melarang orang lain beribadah. 我们不能阻拦别人要去做一个敬拜。 Jangan kita berekreasi tapi kita melarang orang lain 如 berekreasi. 果我们要享受，但是千万不要阻拦别人的享受。 Baru saja kami menegur seorang Kristen, 我们刚刚就是在责着一个基督徒， seorang pengusaha Kristen. 一个商家的基督徒， Karena dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pembantu rumah tangganya untuk beribadah di gereja. 甚至他没有给他的奴仆在他们的做个礼拜。 Dia pergi ke gereja dengan keluarganya, tapi pembantu rumah tangganya tidak boleh pergi ke gereja. 他能到教会做崇拜，但是他的佣人没办法到教会去， Cukup beribadah dengan dengarkan siaran radio. 只单单在家里享受，在电视上享受吧。 Ini kebangetan. 这就是太过分了。 Tuhan menetapkan hari Sabat supaya semua umatnya beristirahat. 有安息日，所定的安息日，就是说他们能享受到这个安息日。 Kita harus adil. 我们必定要公正的。
Tuhan mau kita adil kepada sesama manusia. 神要我们对众人有公正的， Butir yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. 要尊重你的父母。 Artinya mari bekerja demi orang tua kita. 意思是说，我们工作是为了我们的父母。 Orang tua adalah wakil Allah menurut Alkitab. 那么，按照神的话语，我们的父母就是神的一个所托给我们的。 Menyayangi dan menghormati orang tua, menyukakan hati Allah. 就是尊敬长辈，就是讨神所喜悦的意思。 Mengabaikan dan menelantarkan orang tua, 忽略了 mendukakan hati Allah. 忽略掉我们的父母，就是让神伤心的。 Bekerjalah demi orang tua kita. 为我们的父母而工作。 Dalam kebaktian pemberkatan nikah di GKMI Kudus, 在给 KM Kudus 在结婚的一个祝福里， saat yang paling mengharukan adalah ketika kedua mempelai menyampaikan pesan penghormatan kepada orang tua. 就是说，在一个祝福的时候，最令人感动，就是说他们俩要受祝福的婚姻者，就是他们对父母的感受。 Setelah diberkati oleh pendeta, mereka menyampaikan pesan penghormatan kepada orang tua 得 mereka. 到祝福，然后他们尊敬他们的父母。 Ada 4 hal yang mereka sampaikan kepada orang tua mereka. 他们有4个事项告诉他们父母。 Yang pertama adalah ucapan terima kasih karena telah melahirkan dan membesarkan mereka. 第一就是感谢他们的父母，因为他生下来他的孩子，然后为他养大他们。 Yang kedua adalah permintaan maaf karena telah banyak berbuat salah kepada orang tua mereka. 向父母道歉，因为他们多少的时候也是弄错了事情。 Yang ketiga adalah permintaan doa supaya mereka bisa membangun rumah tangga dengan baik. 就是要父母为他们祷告，而好让他们的将来比较好的得到好的工作。 Yang keempat, mereka berjanji kepada orang tua mereka. 他们对他们的父母有一个承诺， Mereka berjanji akan tetap menyayangi dan menghormati mereka, melayani mereka sampai mereka mati. 就是尊敬他们，直到还有侍奉他们，直到他们被神蒙召。 Jadi bekerjalah demi orang tua. 所以为父母而工作， Tuhan menghendaki demikian. 上帝要我们这样做的。 Butir yang keenam, jangan membunuh. 就是不要杀人， Artinya bekerjalah dengan ramah. 就是要对别人有客气的话。 Ciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman buat semua orang di sekitar kita. 就是在我们工作岗位上要在周围的人能享受到这个安宁的一个时刻。 Waktu saya diminta untuk menjadi penasihat dari panitia pembangunan rumah sakit, 当我被呼召要成为一个医院的一个顾问， penasihat panitia pembangunan. 就是在建立一个医院的一个顾问。 Suatu siang saya pergi ke lokasi pembangunan untuk melihat orang-orang bekerja di sana. 然后我到那个医院去看这个工作人员， Saya melihat para pekerja bangunan itu naik ke lokasi-lokasi yang sangat tinggi tanpa cukup alat-alat pengaman. 我看到这个工作的人，就是他们到了比较危险、比较高地方，但是没有这个安全的一个设备。 Lalu saya panggil teman-teman panitia yang lain. 我叫一个其他的筹备委员过来， Saya sampaikan ini tidak boleh terjadi. 我告诉他们这不能发生的， Kita harus menjaga dan melindungi mereka. 我们一定要保护、照顾这个员工们。 Maka hari itu kontraktor dipanggil dan dimarahi habis-habisan. 然后那时候就是承包商被骂了一顿， Karena membiarkan para buruh bangunan bekerja tanpa alat-alat pengaman 因 yang 为他们忽略掉他们的工作人员没有一个安全设备的提供， jangan membunuh. 就是不要杀人的意思。 Kita harus ciptakan lingkungan kerja yang ramah.
我们一定要创造一个比较安全的一个工作， Butir yang ketujuh, jangan berzina. 不要奸淫。 Artinya mari kita bekerja dengan sopan. 我们要有一个礼仪的。 Sopan berarti menjaga dan memelihara relasi-relasi yang ada. 就是保守照顾我们所周围的人， Relasi-relasi yang kita miliki. 我们所拥有的一个周围的人， Relasi-relasi yang orang lain miliki. 所有其他人所拥有的一个， Jangan berzinah dengan istri atau suami orang lain. 千万不要做奸淫的事， Jangan berzinah dengan laki-laki atau perempuan di luar pasangan kita. 不要有一个外遇的一个行为， Karena itu merusak relasi. 因为会我们的关系拥有一个不美好的一个关系。 Sopan itu artinya memelihara shalom. 礼貌就是 shalom 的意思， Kita sering mendengar kata shalom. 我们时常听到 shalom 这个词语， Artinya damai sejahtera. 意思说平安喜乐的意思。 Tapi arti yang paling dalam dari shalom adalah keadaan yang semestinya. 就是 shalom， 就是说按照那时候的一个情况。 Kalau seorang suami menyayangi dan melindungi istrinya, itu artinya shalom. 如果一个丈夫爱他的妻子，照顾他的妻子，这就是所定的一个 shalom 的一个意思。 Kalau istri menghormati dan melayani suaminya, itu artinya shalom. 如果这个做妻子的照顾，然后为她的丈夫， Kalau itu yang terjadi, suasana rumah tangga damai. 这就是让我们的家庭有一个平安喜乐的一个观念。 Shalom adalah keadaan yang semestinya. 就是 shalom， 就是按照应该拥有的时刻， Relasi yang harmonis. 有一个美好的一个关系。 Kalau kita mau menyeberangi jalan lalu melihat ada orang tua mau menyeberangi jalan dan kita diam saja, itu artinya tidak ada shalom. 如果看到一个年迈的一个老人，就是说要过马路，然后我们根本不在乎他的话，就是没有 shalom 的意思。 Shalom berarti saya yang lebih muda, saya harus tolong yang lebih tua untuk menyeberang jalan. 那么 shalom 意思是说一个晚辈要带着一个前辈过着马路。 Itu relasi kemanusiaan yang harus kita jaga dan pelihara. 这就是我们必定要保守照顾的一个人际关系。 Jadi jangan berzina. 千万不要奸淫。 Berzina berarti merusak relasi-relasi baik yang Tuhan ciptakan. 做奸淫就是说一个毁坏掉上帝所赐给我们的。 Butir yang ke-8, jangan mencuri. 不要偷窃， Artinya mari kita bekerja dengan jujur. 就是说我们要老老实实的工作， Jangan mengambil apa yang bukan bagian kita. 不属于我们的不要拿， Entah itu uang, entah itu waktu, atau yang lain. 不管是时间或者是事物上。 Kami baru saja menegur seorang Kristen yang membuat laporan palsu di rumah sakit. 我们刚刚指着就是一个基督徒在做的一个假报告， Putrinya kecelakaan motor. 他的女儿在坐的摩托车出了事故， Dia naik motor ke sekolah tapi tidak memiliki SIM. 他到学校骑着摩托车，但是没有这个Surat izin 就是 mengemudi. 驾驶照， Lalu ditabrak motor lain dan jatuh, tulang kaki patah. 然后被其他的摩托车撞到，然后他的脚已经折断。 Dengan alasan tidak mau berurusan dengan polisi dan tidak mau keluar biaya pengobatan. 就是说，意思说不要跟警察有关系，然后不要付钱的意思。 Maka membuat laporan palsu supaya bisa mendapat manfaat BPJS. 做了一个假报告，好让他得到这个 BPJS 的一个利益。 Laporannya adalah putrinya mau ke sekolah, naik sepeda ontel, bukan motor, menghindari lubang, jatuh.
就是说他的做一个假报告，他的女儿骑个脚踏车，然后进入到一个窟窿里面，然后跌倒，然后 Kami panggil orang ini. 我们就叫他们过来， Kami tegur dia. 我们责着他。 Apakah Bapak sadar perbuatan Bapak ini telah merugikan banyak pihak? 是否你真的醒悟到，你已经让其他的人受损吗？ Pihak perawat ikut berdusta dengan menandatangani laporan Bapak. 护士们也是签着这个假报告， Pihak dokter bahkan harus melanggar sumpah dokter Nah, untuk menandatangani laporan. 做医生也是要签着两个做这个假报告。 Dokter itu berjanji, butir kedua dari janji dokter, akan melaksanakan tugasnya secara terhormat sesuai martabatnya sebagai dokter. 就做医生的有他们的承诺。 Yang ketiga, Misalnya- Bapak merugikan rumah sakit Kristen. 就是损坏了基督教会、基督的一个意愿， Dengan membuat laporan palsu seperti ini. 就是这样做的假的报告。 Puji Tuhan dia bertobat. 感谢主，他悔改过来。 Kalau tidak bertobat ya tetap dimarahi. 如果没有悔改，我是会骂他。 Dia telah mencuri, mengambil apa yang bukan bagiannya. 他偷窃，他不是属于他的，他偷窃。 Kasus seperti itu bukan tanggungan BPJS. 像这种的，不是政府来担保的， Tapi pasti Tuhan akan menolong kalau orang itu jujur. 当然，如果那个人老实的话，神一定会帮助他的。 Tidak mungkin rumah sakit Kristen tidak mau menolong kasus seperti ini. 总不可能说像这种的情况，这个基督的医院不要帮助这种人。 Kejujuran itu segalanya. 老实是属于算一切的， Butir yang 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 不要做假见证陷害人， Artinya bekerjalah dengan setia kawan. 就是要有重厚的感情做。 Karir itu penting. 我们的职业相当重要， Naik jabatan itu 那 penting. 么升级也是很重要， Naik gaji itu penting. 加薪也是很重要， Tapi kawan lebih penting. 但是朋友最重要。 Jangan korbankan kawan hanya supaya bisa naik jabatan. 为了要得到高职位，你忽略掉你的好友， Jangan jelekkan orang supaya kita naik pangkat. 不要让别人为了要升级，然后你虐待你的好朋友。 Kalau kita setia kawan, kawan-kawan kita yang akan angkat kita. 如果我们忠心的话，我们的朋友也是会提拔着我。 Yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. 你不要拥有他们所拥有的一 Artinya 切。 bekerjalah dengan rasa 意 cukup. 思就是说，你要有足够的去工作。 Kalau kamu mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kata Rasul Paulus, ambil itu. 使徒保罗告诉我们，如果你真的得到的一个比较好的一个工作，你一定要争取到。 Kalau kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan cara yang baik, benar, ambil itu. 如果你真的能得到这个利益，你就是要争取得到这个利益。 Tapi kalau kesempatan itu belum atau tidak ada, cukup. 如果这个机会还没有得到，只单单够吧， Apa yang kamu terima cukup. 你所得到的就是足够的。 Cukupkan hidupmu dengan apa yang ada. 你所得到的就是足够是你所拥有的、所用的。 Pandangan Luther tentang hakikat pekerjaan adalah seperti ini. 卢特对这个工作的一个概念是， Pekerjaan adalah panggilan khusus dari Allah untuk kita untuk mengasihi sesama manusia. 就是为了被神的呼召，也是为了主，也是为了我们的周围的人。 Jadi Allah mau kita mengasihi sama manusia melalui pekerjaan kita. 透过我们的工作，我们要爱周围的人。 Kalau kita bekerja dengan sebaik-baiknya, percayalah itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. 如果我们真正的在我们的工作岗位上而工作，我们会成为众人的祝福， Khususnya bagi mereka yang bekerja di sekitar kita. 特别是在我们的周围方面的人。 Saya mau tutup dengan kisah tentang Lina. 有一个丽娜
所做的一个见证。 Lina ini perempuan yang sangat sederhana. Lina 是属于一个比较单朴的一个女士， Pekerjaan sehari-harinya cuma ART pocoan. Pocoan itu artinya harian ya, asisten rumah tangga harian. 她的工作就是属于一个女佣，算日薪的一个女佣人。 Dan selebihnya waktunya dia gunakan untuk merawat lansia. 其他的一个时间，她是用来照顾年迈的老人。 Jadi setelah dia pergi dari rumah ke rumah, mengepel, menyapu, dia ke pondok lansia di kota Kudus. 那么她成为一个女佣人过后，她就是到这个老人院去工作。 Pondok lansia itu tempat para lansia kami rawat. 那么老人院就是我们所照顾的一个老人。 Para lansia yang tidak punya atau kurang punya tempat di rumah anak cucu mereka. 就是这个老人在他们的家人没有一个不是一个足够的一个家庭让他们这个老人住。 Lina menyuapi mereka makan. 那么 Lina 就是为这个老人吃饭， Mengganti pampers mereka. 来换他们的尿布， Memandikan mereka. 甚至为这个年迈的老人洗个澡， Menemani mereka. 来陪伴这个老人。 Kendaraan Lina ini cuma sepeda tua. 他的交通工具只不过是一个古老的一个脚踏车。 Tapi Lina ini adalah salah satu anggota jemaat yang sangat mencintai dan memperhatikan gembalanya. 这个会有相当爱或者是相当关心他的教会的一个仆人。 Dia sering memberikan kejutan buat kami. 他时常给我们一个大惊喜。 Tiba-tiba dia bisa muncul di depan pintu pastori. 突然间，他会出现在牧师的门前， Dia bawa sepotong coklat. 他带着一块巧克力， Pada kesempatan lain dia bawa setandan pisang. 甚至有时候他带了一个香蕉， Pada kesempatan lain lagi dia bawa sepotong kue. 有时候带了个蛋糕过来。 Kami pernah berpesan kepada Lina, 我曾经跟他说过话， uangmu untuk kamu saja. 你工作的心智是为你而， Simpan dan tabung itu. 你好好的保守照顾，然后拿存钱起来。 Kami sudah cukup. 我们教会已经足够了。 Dan Lina menjawab demikian. 那么丽娜回答我这样， Saya tetap menabung. 我是有存款的， Dan sebagian uang saya sisihkan untuk ini. 另一半的金钱就是我是应用在这方面。 Ini bentuk dukungan saya bagi pelayanan Pak Pendeta. 这就是我为牧师的一个侍奉的工作的一个祝福。 Sekali lagi Lina ini orang yang sederhana. Lina 是属于一个比较简朴的一个人， Dia berpikir bagaimana pendetanya bisa tetap kuat melayani Tuhan. 他只是要想要他的牧师有一个能力，有一个足够的一个力量来侍奉教会。 Maka dia beli sepotong coklat. 所以他买了一块巧克力， Supaya pendetanya kuat. 好让这个牧师得到一个精神。 Dia belikan pendetanya setandan pisang. 然后买给牧师一个香蕉， Dia berikan kepada pendetanya sepotong kue. 还有送给牧师一块蛋糕。 Dalam bayangan Lina supaya di mimbar dia kuat bicara. 在他的思想方面，就是说让他这个牧师在台上有一个精神。 Lina ini contoh orang yang memberi bukan dari kelebihan tapi kekurangan. Lina 给我们的教会不是因为他拥有足够，而是他缺少的来侍奉教会的。 Bagi Lina, pekerjaannya adalah pelayanan. 对他来说，他的工作是一个侍奉的一个使命的一个工作。 Lewat pekerjaannya, dia mendukung pekerjaan Tuhan. 透过他的工作，他支持神的工作。 Berapa banyak orang Kristen seperti Lina? 那么我们基督徒有像丽娜这姐妹一样吗？ Kiranya kisah Lina menginspirasi kita semua. 让丽娜的一个见证来能动我们的心。 Amin. 阿门。
Mari kita berdoa. 我们来低头祷告， Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. 感谢主你的话语， Kami belajar bagaimana kami semestinya memandang dan menyikapi pekerjaan kami. 我们要怎么样对待着我们的一个工作上？ Kami sadar bahwa pekerjaan kami adalah ladang misi gereja. 我们知道、习悟到我们的工作是上帝的一个场所， Kami harus bekerja menurut perintah-perintah Tuhan. 我们工作是按照神的诫命去工作的。 Dan 10 perintah-Mu ya Bapa telah menolong kami untuk memiliki kerangka laku kerja yang baik. 你的10条诫命好让我们有一个美好的一个根基。 Sekarang kami harus melakukannya. 那么现在我们要去实行出来， Dan kami percaya jikalau kami melakukannya maka kami akan diberkati. 我们深信，如果我们真正的去实行，上帝会祝福着我们， Kami akan memuliakan nama Tuhan. 我们会荣耀你主之名的。 Dan Tuhan akan memelihara kehidupan kami. 神一定会保守照顾我们的生命。 Kami bersyukur untuk semua itu ya Bapa. 感谢所赐给我们的， Tolong kami setia dan taat. 照顾我们，好让我们有一个忠心顺服主之名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣之名，我们如此祷告， Amin. 阿门。